Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar? Maaf tadi tak tahu tiba-tiba dia start pusing apa dah. Saya harap hari ni line agak bagus. Saya minta maaf ya. Pada dua kalilah kita ada masalah. Kali tu dia terputus-putus. Kali terakhir minggu hari Ahad yang lepas. Dia berhenti tiba-tiba, tetapi alhamdulillah dia berhenti pukul 11.30, 11.35 tak silap saya. Jadi cumanya saya tidak beri salam untuk meninggalkan rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini, saya ulang apa yang telah saya sebut tadi kerana tadi ada masalah. Ya, saya ingin sebutkan bahawa setiap masa kita akan muhasabah diri kita dan akan lihat sebanyak mana yang telah kita berikan kebaikan hari ini, apa kebaikan yang telah kita lakukan, mudah-mudahan kita dapat teruskan. Apakah kita telah mendoakan saudara-saudara kita yang sakit kembali sihat, saudara-saudara kita, saya sebut saudara tu maksudnya semua orang Islam, saudara-saudara kita yang kesempitan diberikan keluasan rezeki, diberikan keluasan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahkah kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita dirahmati oleh Allah supaya mereka sentiasa kuat iman, sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum, marilah kita buat bersama-sama. Maksudnya sentiasalah kita lakukan. Kalau yang dah sudah, alhamdulillah, tahniah. Mungkin saya ulang sekali lagi apa yang Bonda sebutkan hari itu, bahawa kita perlu sentiasa berinfak, tidak banyak mesti sedikit, dan seeloknya kita istiqamah. Istiqamah tu satu yang kita latih untuk sentiasa. Contoh yang telah Bonda berikan, kalau kita lepas solat, kita masukkan duit di dalam satu envelope dan kita niatkan supaya ini adalah sedekah, dan saya akan sampaikan pada bila-bila saya memikirkan ada yang perlu diberi dan ada yang sesuai diberi. Jadi cukup kadang-kadang cukup bulan ataupun cukup minggu, duit itu sudah pun bertambah. Telah Bonda sebutkan, kalau anda letak RM1 pun satu waktu, satu hari kita sudah ada RM5, 10 hari RM50. Tapi kalau kita tidak letak 1 sen pun, bagaimana dia mahu bertambah? Jadi ada yang dikatakan tabungan sedekah, tabungan sedekah. Sudahkah kita mengisi tabungan sedekah kita hari ini? Atau memang kita telah direct sedekah? Sebab hari ini ada orang boleh sedekah di hujung jari. Bukan rezeki saja di hujung jari, tetapi rezeki Allah. Rezeki inilah rezeki sebenar-benarnya, iaitu bersedekah, berinfak di hujung jari. Bonda tak ada online banking. Kadang-kadang kalau ada pun minta tolong anak, ataupun buatlah macam tadi, simpan tabungan, dan bila-bila masa kita boleh bank in di mana-mana. Tak perlu kita sebut dan tak perlu kita cerita dengan orang berapa kita sedekah, berapa kita buat. Bulan Zulhijjah ini adalah antara bulan yang baik. Marilah kita sama-sama lakukan. Kerana tahu bahawa memang kita tidak dapat menunaikan haji ataupun umrah pada tahun ini, pada kali ini, tetapi kita meraihkan bulan Zulhijjah, iaitu bulan orang di mana umat Islam berkumpul untuk menunaikan haji. Tapi kita tak bersama, maka kita buat amal yang lain yang insya-Allah Allah beri ganjaran yang tinggi, dan kita tidak pergi kerana ada kekangan-kekangan yang telah kita sedia maklum. Okey.
Dan sahabat sekalian, mungkin kita sudah merancang-rancang untuk balik kampung. Semalam sudah ada taklimat bahawa boleh merentas negeri, hanya menjaga SOP. Jadi, sudahkah kita istikharah? Bolehkah kita balik kampung? Sudahkah kita istikharah? Maksudnya meminta petunjuk Allah supaya kalau balik kampung itu sesuai dan bagus, maka Allah lorongkan dan mudahkan, ya Allah. Sara, hajat, semua kita lakukan. Ya, jangan kita tinggalkan itu. Saya dah sebut dah sebelum ni, tapi Bunda sebut lagi pagi ni, ikut malam ini. Bangun, istikharah, doa, ya Allah, andainya bagus perjalanan pulangku ke kampung ini, permudahkanlah, jauhkanlah daripada bala bencana. Ya Allah, jauhkanlah daripada bencana kami yang datang bertamu, juga yang menerima kita sebagai tetamu, dan siapa saja yang kita jumpa tidak menjadi bala, tidak ada penyakit, tidak ada virus yang menjangkit di sana sini. Bukan sahaja virus coronavirus, bukan saja coronavirus ataupun virus corona, tetapi juga virus-virus yang lain, termasuklah virus-virus gosip, umpatan, sebab kalau kita berjumpa ni, kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita lupa. Saya sebut kita tu termasuk benda lah kan. Jadi kita minta doa kepada Allah, mudah-mudahan setiap pertemuan kita kali ini, pertemuan Aidiladha, pertemuan Hari Raya adalah membawa kepada nikmat, membawa kepada rahmat Allah, tidak terganggu gugat sedikit pun dengan perkara-perkara yang makruhat ataupun perkara yang dibenci Allah. Kita nak sebut haram tu kan, atau saya tak buat haram, tetapi kita makruhat, kadang-kadang makruh. Kalau kita nak menjadi orang yang baik, makruhat itu juga mestilah ditinggalkan. Okey. Dan satu lagi untuk makluman, saya mohon maaf, Bunda mohon maaf kerana hanya kita stop dulu hari ini dan kita akan sambung selepas Hari Raya. Kerana besar kemungkinan kita lihatlah keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diizin Allah, Bunda dapat pulang mungkin esok atau bila. Tetapi kalau Bunda sampai di kampung hari Khamis, berarti lainnya memang jelas tidak ada. Jelas tidak bagus. Di rumah mertua saya tu memang line tidak bagus. Saya terpaksa keluar ke tepi jalan, duduk dalam kereta dan saya takut saya tidak mampu lakukan. Berarti hari Khamis, hari Ahad itu tidak ada. InsyaAllah kita sambung seminggu lagi, hari Selasa. Sebenarnya pada perancangan Bunda nak habiskan sebelum Hari Raya. Tetapi buat apalah kita berebut-rebut sangat, kita tidak selesaikan dengan baik. Biarlah kita lambat pun tak apa. Jadi apa-apa hal sebelum terputus, saya takut terputus macam hari tu. Selamat Hari Raya kepada semua. Selamat berkorban, selamat melakukan ibadah puasa 9 Zulhijjah, dan selamat bertakbir, bertahmid, dan daripada sekarang kita berzikrullah banyak-banyak, zikrullah banyak-banyak. Nanti 10 Zulhijjah kita bertakbir dan bertahmid, walaupun kita tidak berkorban kerana mungkin kali ini agak sukar korban pun, nampaknya ada sedikit kekangan, dan mana yang selalunya korban di rumah pun perlu menjalani beberapa prosedur, dan ada yang rasa tidak sesuai melakukan prosedur itu, tidak mampu, maka tidaklah melakukan korban. Melainkan kalau ada yang menggunakan ejen-ejen tertentu untuk melakukan korban, itu terserahlah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat Allah, dapat beribadah dengan baik, dijauhi dari malapetaka, dijauhi dari segala bencana, dan kita dapat bersilaturahim, dapat berjumpa dengan baik, dapat macam-macam yang kita dapat yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Bukan membahagiakan dunia saja. Kadang-kadang kita raya ni kita rasa kita duduk kejar bahagia dunia. Kita tak ingat bahagia akhirat. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau sebenarnya kita niatkan bagus, niat kita kerana Allah, kita dapat pahala di samping kita rasa keseronokan dunia.
kita menziarahi keluarga mara kita, kita niatkan bahawa bersilaturahim sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjauhkan daripada mengotorinya dengan perkara-perkara yang boleh menyentuh perasaan, boleh mengguris perasaan, boleh mengeruhkan suasana. Jadi kita dapat pahala. Tetapi kalau kita hari raya yang baik itu, kita hanya nak menunjukkan baju kita yang cantik, tak sempat pakai raya puasa kan. Oh, masa ni lah nak balik, nak tayang baju tema ke apa ke. Kalau itu niatnya, maka tidak dapat pahala lah kan. Boleh jadi dapat dosa. Jadi kita cuba memberikan niat yang bagus. Kita pakai baju tema untuk membahagiakan keluarga kita, supaya keluarga kita merasa bahawa kita dekat dengan mereka sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan susah sangat kita nak betulkan niat kita. Tapi kalau kita hanya mengingat dunia saja, oh saya nak pakai baju tema, orang semua pakai baju tema, nanti kita tak tema, kita malu. So ini tidak ada memberikan apa-apa pahala kepada kita. Dan sebab itu kalau tak ada baju tema pun tak jadi masalah, sebab kita tidak fikir apa orang kata. Kita fikir apa Allah lihat kita. Apa Allah lihat hati kita. Sentiasa gitu. Sentiasa fikir itu. Bukan lihat apa orang kata pada kita, tetapi fikir apa Allah lihat dalam hati kita. Kalau dalam hati kita, kita balik untuk beraya, untuk menziarahi ibu bapa kita yang masih ada, untuk menziarahi adik-beradik kita, untuk menghubungkan silaturahim. Kalau yang balik berkorban untuk menyempurnakan korban dan segalanya, maka kita dapatlah pahala insya-Allah. Jadi sebab itu juga kita akan ingat, kita janganlah kata oh dah nak habis hari tasyrik aku tak sempat lagi bertakbir, kerana kita tidak fikir Allah tengok apa dalam diri kita, Allah tengok apa dalam hati kita, perbuatan kita. Kita hanya sentiasa fikir apa orang tengok kita. Ini masalah besar kita. Nak buat baik pun kita tengok apa orang kata kat kita. Sebab itulah tak boleh jadi nak buat baik, sebab dia kata nanti orang kata saya riak. Orang kata, adakah you memang riak atau tunggu, atau atau hanya menjangka-jangka orang kata. Macam pun dia lah bukan menjangka-jangka, memang ada orang kata, hey nak glamour lagi, kau dah tua-tua gini nak buat live. Saya fikir saya bukan buat untuk pandangan dia, tapi cukup dia dengar apa yang saya cakap. Mudah-mudahan dia tergerak hati. Bukan kalau dia kata saya nak glamour tapi itu bukan dalam hati, tak apalah, itu dia yang pandang. Saya berharap dan saya berhasrat dan bonda berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perkara itu tidak terlintas di dalam hati. Mudah-mudahan Allah pelihara. Sebenarnya kita pun tak boleh pelihara diri kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah peliharalah hati saya ni daripada ada perkara-perkara yang tidak baik, yang mungkin merosakkan pahala kita, merosakkan niat kita. Kadang-kadang awal-awal tu kita niat bagus, tapi bila tengok orang beria-ya follow kita ke apa, kita pun ya Allah, rupanya saya ni dah glamour, rupanya saya ni dah ini, supaya itu masalah besar. Tak glamour pun benda ni. Kalau dah glamour tak payah nak cerita, viralkan, suruh share, suruh apa, mesti orang cari. Tapi tak glamour, jadi kenalah anda tolong saya, kenalah sahabat semua tolong saya. Bukan mengglamourkan saya, bukan mengglamourkan bonda, tetapi menyebarkan ilmu sebaik mungkin. Benda tak kisah pun nak glamour ke tak glamour ke, kubur pun sentiasa menanti dah dalam umur begini. Bukan saja umur yang begini, yang muda-muda pun apatah lagi kalau umur kita berada di tahap masa kecederaan inilah. Kenapa kita bila-bila saja Allah boleh tiup whistle, kalau kita nak bandingkan lah dalam permainan, bila-bila saja whistle akan ditiup dan kita akan putus. So tak perlulah kita kejar sangat dunia. Okey, itu celoteh sebelum tadabbur. Mudah-mudahan celoteh saya tidak kosong ya sahabat. Okey,
kita kembali kepada tadabbur kita. Inilah siri ke-15. Sebenarnya yang lepas adalah siri ke-14. Tapi Bonda salah tulis. Bonda tulis siri ke-13. Ialah minta maaf lah. Kita manusia biasa. Selalu tersilap. Dah sudah tu baru saya perasan. Rupanya bukan 13 tetapi 14. Dan hari ini adalah siri ke-15. Mudah-mudahan siri ke-15 ini tiada gangguan. Sebab itu cabaran. Kita tak usahlah risau sangat. Sekejap putus, sekejap tak putus, sekejap bagus, sekejap tak bagus. Itu hanya sedikit rintangan yang kita hadapi. Okey, pada ayat yang lepas kita baca ayat ayat yang ke-80 rasanya yang kita baca hari itu, Tanzilum min Rabbil Alamin. Itulah Quran. Dan kenapakah kita mendustakan ayat ini pada ayat ke-81, kemudian ayat yang ke-83. Kita ni, Allah peringatkan kita kenapa kita mendustakan rezeki yang Allah beri kepada kita. Dan ayat yang ke-83 yang kita bicarakan lepas, falaula iza balagatil hulqum. Kalau dah sampai kepada nyawa kita, dah sampai kepada hulqum kita, kerongkong kita, kita sudah tidak boleh lagi berbuat apa-apa. Kita tak boleh nak stop. Kata stop lah, ya Allah, tak payahlah, tak usahlah ambil hari ni, ambillah saya esok ataupun 1 jam lagi. Sebab memang iza jaa ajaluhum la yasta'khirun. Apabila sampai ajal, maka dia tidak akan dikedepankan, tidak juga akan dikebelakangkan, tetapi itu akan berlaku. Dan ayat yang ke-84 kita berhenti di situ pada hari Ahad yang lalu, wa antum hina izin tanzurun, dan ketika itu kamu akan melihatnya, maksudnya melihat keadaan waktu kita dalam sakaratul maut, bahawa kita memang tidak mampu berbuat apa-apa. Okey, kita tak tengok diri kita kerana belum sampai, tetapi kita mungkin ada di antara kita yang pernah tengok orang nazak. Kalau nazak memang dah tak ada apa-apa, orang sekeliling kita hanya mampu mengajar kita mengucap. Hanya orang sekeliling kita mengajar kita menyebut Allah. Alhamdulillah kalau ada yang mengajar kita menyebut Allah. Alhamdulillah kalau kita menyebut Allah, itulah dia husnul khatimah. Itulah yang kita doa-doakan. Mudah-mudahan kita dikelilingi orang baik-baik. Dan kita juga sentiasa, kalau dah memang sentiasa di bibir kita, di lidah kita yang rotok, sentiasa basah dengan zikir, maka kesegaran menyebut itu mudah pada waktu sakaratul maut nanti. Dan hari ini kita sambung, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah kata. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, lebih hampir kepada kamu, tetapi kamu tidak nampak. Pada hari sakaratul maut, ketika nyawa kita sampai kepada kerongkong kita, yang lebih hampir kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tak lihat. Perkataan tidak lihat di sini, la tubsirun ini, bukan pada ketika itu saja kita tidak lihat. Tetapi sebelum-sebelumnya kita tidak pernah memikirkan kewujudan Allah. Kita tidak letak dalam pemikiran kita bahawa Allah melihat kita. Bahawa Allah lah sebenarnya yang berkuasa. Allah lah yang menentukan nyawa kita bila dia akan cabut dan bila dia akan panjangkan. So apabila sampai waktu dia nyawa kita akan tercabut, kita tentu makin tidak sedar dan tidak lihat akan kewujudan Allah yang hampir kepada kita. Ayat ini difokuskan sebenarnya kepada mereka yang engkar kepada Allah. Jadi, engkar kepada Allah itulah yang perlu kita dijauhi. Dalam banyak tadabbur kita yang lepas pun, Bunda selalu ingatkan, kita hendaklah menjauhi daripada orang yang engkar, orang yang kafir, orang yang kufur nikmat, orang yang engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang engkar perintah Allah dianggap la tubsirun, tidak lihat ajaran Allah, tidak baca Al-Quran yang Al-Quran turunkan, terangkan tentang kematian, terangkan tentang kehidupan, terangkan tentang nyawa kita dicabut, dan kita tidak ada kesedaran bahawa sampai masa nyawa kita akan pergi. Okey? Dan ayat yang seterusnya,
Ayat yang ke-86, falaula in kuntum ghaira madinin. Falaula, perkataan falaula dalam makna literalnya, ataupun kalau kita boleh bahasa Arab, kita akan kata falaula, maka jika tidak. In kuntum ghaira madinin, jika kamu ghaira madinin, tidak tunduk kepada kekuasaan Allah. Tapi makna falaula di sini membawa maksud alangkah baiknya, alangkah eloknya, alangkah bagusnya kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai atau tidak tunduk kepada kekuasaan Allah. Maksudnya apa satu peringatan ni? Kamu rasa elok ke macam tu? Kamu rasa bagus ke? Selama ini kamu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak patuh. Dan sampai masa nyawa kamu dicabut, apa yang kamu boleh buat? Sebelum ini kamu tidak tunduk dan tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu engkar. Begitulah kata-kata Allah kepada mereka yang engkar. Okey, macam kalau kita buat perbandingan lah, bila kita selalu marah anak-anak kita. Kalau kamu dengar cakap mama, ni kalau kita datang kita punya sakit singa kita lah, boleh saka-saka kita timbul. Dengar, tak dengar cakap mama, rasa. Macam itulah. Tetapi Allah tidak menyebutkan dalam bentuk yang kasar begitu. Allah sebutkan falaula in kuntum ghaira madinin. Inilah maksudnya. Sebelum ini kamu tidak tunduk, tidak patuh dengan apa yang Allah terangkan, apa Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka sampai masa kamu mati, kamu tinggalkan semua dunia ini yang kamu bangga-banggakan. Kamu tinggalkan semua yang kamu rasa angkuh dengannya sehingga tidak menurut perintahku. Begitulah penjelasan lebih kurangnya yang Allah jelaskan kepada kita. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kamu kembalikan ruh. Tarji'unaha. Kamu kembalikan ruh itu kepada keadaan sebelumnya. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Jadi begitulah keengkaran, keangkuhan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak boleh seolah-olah kalau betul lah kamu ni mampu, cuba kembalikan nyawa kamu. Boleh kembalikan. Itulah peringatan Allah yang jelas di dalam Al-Quran. Saya nak baca satu tafsir di sini. Qauluhu ta'ala falaula in kuntum ghairu madinin, fahalla in kuntum ghairu muhasibin wala mujzibin bi'amalikum. Dia kata begitulah keadaan kamu tidak mengira, tidak muhasabah dengan apa yang kamu buat. Jadi maksudnya di sini kita ni, tadi itu dalam ghairu madinin, saya dah sampai kepada tarji'unah. Tak apa, saya balik semula pada madinin. Kita tidak muhasabah, tidak sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Sebenarnya tadi di peringkat awal bila Bonda sebut kita dah muhasabah ke hari ini, sedikit pembukaan untuk ini bahawa sebenarnya apabila kita mengingati mati, kita sentiasa ada muhasabah. Tetapi kalau kita tak ingat mati, kita tidak ada muhasabah. Begitu sebaliknya, kalau kita muhasabah, kita akan ingat mati. Dia dua perkara yang bergandengan. Sama ada ingat mati membawa kita muhasabah, ataupun muhasabah membawa kita mengingat kematian. Dan ini adalah satu perkara yang dituntut. Kemudian tarji'unaha
tarji'unaha in kuntum sadiqin. Tafsir mengatakan tarji'una ar-ruhu ilal jasadi. Adakah kamu boleh mengembalikan roh itu? Tarji'unaha, ha itu maknanya roh. Adakah kamu boleh kembalikan roh itu kepada jasad kamu? In kuntum sadiqin. Kalau kamu benar-benar maksudnya kamu ada memiliki, kamu mampu memiliki diri kamu, mampu sebelum ini kamu asyik melawan saja apa Allah beritahu, apa Allah sampaikan, kita melawan dan sebagainya. So pada hari akhir nanti bila nyawa kita telah dicabut, mampukah kita memasukkan semula roh itu ke dalam jasad kita? Satu persoalan yang merupakan satu sindiran tajam daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak mampu berbuat itu semua. Kan? Tetapi keegoan dan kesombongan kita semasa hayat kita begitu tinggi sekali. Seolah-olah tidak mengingat mati. Seolah-olah tidak mengingat bahawa bila sampai masanya kita tidak boleh berbuat apa-apa. Dan kadang-kadang sebenarnya kalau ego tu menyelubungi diri kita, bila ada orang menasihati kita, kita kata, mati-matilah sebab tu saya nak buat sekarang ni sebelum saya mati. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan keegoan yang tinggi. Bahawa sebab itu Allah terangkan apakah sebenarnya yang kita dapat kalau kita terus ego. Apakah sebenarnya yang berlaku kalau kita terus dengan kesombongan kita, terus dengan kedegilan kita, tidak mahu beriman kepada Allah. Kita akan mendapat balasan yang memang berat. Bukan maksudnya tidak, kalau kita rasa bahagia di dunia dengan harta kita, dengan kemewahan kita, dengan kedegilan kita untuk beriman pada Allah, tidak berbaloi dengan balasan yang kita akan terima dengan di akhirat nanti. Sebab itu kita lihat di dalam surah Baqarah pun ada sebut bahawa orang yang memperdagangkan mahu membeli dunia dengan melepaskan petunjuk daripada Allah, maka mereka akan mendapatkan fama rabihat tijaratuhum wa ma hum muhtadin. Mereka tidak akan rabihat, tidak akan untung dalam perniagaan mereka. Maksudnya perniagaan memberi kebahagiaan di dunia tidak akan untung, kerana di akhirat itu lebih kekal. Jadi biar kita rugi di dunia, untung di akhirat. Atau kita nak untung kedua-duanya. Bila kita mahu untung kedua-duanya, selalunya kalau kita mencari keuntungan akhirat, untungan dunia itu akan datang dengan sendiri. Bahagia dunia itu akan datang sendiri. Sebab bahagia itu adalah perasaan, bukan bahagia itu material. Bahagia itu di hati. Kalau kita bahagia membayangkan kebahagiaan akhirat, maka kita rasa bahagia hidup di dunia. Dan Allah akan anugerahkan berbagai-bagai keindahan di dunia yang kita tidak terkira. Okey. Kita sambung kepada ayat 88. Ini adalah tajuk yang Bunda sebutkan. Fa amma in kana minal muqarrabin. Dan kesudahannya jika yang mati itu adalah orang-orang yang muqarrabin. Ingat tak kita baca awal surah hari itu? As-sabiqun as-sabiqun wa ulaika humul muqarrabun. Ingat tak? Kan? Siapa yang muqarrab itu ialah as-sabiqun as-sabiqun. Mereka yang telah terdahulu atau mendahului kebaikan, orang yang berlomba-lomba membuat kebaikan, orang yang mengerjakan amal salihah, orang yang sentiasa berbuat baik, orang yang sentiasa patuh perintah Allah. Mereka lah yang muqarrab. Muqarrabin, hari ini baca muqarrabin kerana dalam bahasa Arabnya ini majrur bimin. Dia berbaris bawah. Nanti kata, kenapa ustazah cerita muqarrabun dalam Quran ni muqarrabin? Sama muqarrabun. Ini kita tak belajar bahasa Arab tapi saya nak sebutkan sama. Ini bacaan kerana
kedudukan itu dia selepas huruf jar min, maka baca minal muqarrabin. Kalau didahulu humul muqarrabun adalah penjelasan, maka dia baca dengan baris dhammah. Baris dhammahnya ialah waw. Ini baris kasrahnya ialah ya. Tak payahlah panjang-panjang, itu pening pula nanti. Cuma bonda nak jelaskan, bila bonda sebut muqarrabun, muqarrabin itu sama. Cuma kedudukan baris saja di dalam bahasa Arab. Ya, tak payah pening. Tika bila baca muqarrabun, tika bila baca muqarrabin, tak usah pening. Melainkan orang yang betul-betul nak belajarlah bahasa Arab boleh je. Kalau nak belajar tak salah pun. Lebih baiklah. Tapi kalau nak memahami Quran hari ini, nak tadabbur ni tak cukup masa bonda nak nerangkan kenapa dia muqarrabin, kenapa dia muqarrabun. Fa'amma, maka adapun in kana minal muqarrabin, mereka itu daripada orang yang dekat dengan Allah, orang yang hampir kepada Allah. Bagaimana dia? Nanti ada penjelasannya di bawah. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Farauhun, maka ia beroleh kerehatan. Rauh itu daripada kita orang Melayu sebut rehat. Rah min kalimah raha, rauhun, kerehatan, bukan ruh. Rauhun, rasa rehat, rasa istirahat, rasa tenang, rasa bahagia. Jadi dia kata muqarrab ini, orang yang dekat dengan Allah ini adalah diberikan ganjaran rauhun wa raihanun, rehat dan rahmat, segar, fresh, macam kita bangun pagi ni fresh, sihat, serta syurga, wa jannatun na'im, dan nikmat syurga. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, bagaimana kita nak menjadi muqarrabun? Janganlah kita kata, oh itu hanya orang yang sabiqun, orang yang terdahulu, orang yang memeluk Islam dahulu, para sahabat yang menerima Islam lebih awal. Tidak, sabiqun, kita dah cerita sebenarnya sebelum ini. Muqarrabun, orang yang sentiasa menghampirkan diri kepada Allah. Sebab itulah kan perkataan korban itu daripada kalimah qarabah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kita sibuk dengan korban, musim korban bermula pada 10 Zulhijjah nanti. Tujuan berkorban itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah simbol, adalah satu lambang bahawa kita berkorban. Untuk berkorban itu maksudnya mahu mendekatkan diri kepada Allah. So kita buat apa selain daripada berkorban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Setiap kali kita bicara tentang dalam tadabbur ini, bonda selalu sebutkan, dan anda semua juga selalu dengar dengan orang lain pun, bahawa kita mendekatkan diri dengan Allah itu ada banyak kaedah, ada banyak cara. Kalau kita tidak mampu bersedekah, bukankah kita dah baca hari itu? Adakah kamu tidak lihat tasbih itu juga sedekah, takbirah juga sedekah, semua zikrullah itu adalah sedekah. Itu adalah cara yang paling hampir untuk kita menghampirkan diri kepada Allah. Orang yang sentiasa sebut Allah itu menghampirkan diri kepada Allah. Ingatlah kalau sebenarnya kita sentiasa sebut Allah, kita menjauhkan diri kita daripada perkara mungkar. Kita mengelakkan diri kita daripada perkara mungkar. Kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang tidak baik. Kita memang maksudnya tidak buatlah perkara yang tak baik. Kerana hati kita, bila mulut kita sentiasa sebut Allah, dia turun ke hati. Dia turun ke hati supaya kita ingat Allah. Bila kita susah hati, kita ingat Allah. Bila kita senang pun kita ingat Allah. Jangan susah hati saja ingat Allah. Senang pun kita ingat Allah. Sebab itu, kalau kita dapat saja apa-apa yang menggembirakan, syukurillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita sujud syukur. Kita diajar untuk sujud syukur. Bukan kita diajar melompat bintang.
Oh, dia kata nak lompat bintang. Lompat bintang lah. Apa kita dapat kalau kita lompat bintang? Mungkin salah kaki. Kalau orang tua macam saya ni, patah kaki lah nak lompat bintang. Ya? Kita bukan lompat bintang tapi lompat syukur. Maksudnya terus kepala kita ditundukkan ke bawah. Bukan melompat ke atas. Sebab kalau kita melompat ke bawah, kita boleh jatuh. Melompat ke bawah. Melompat ke atas, kita boleh jatuh. Tetapi kita tundukkan kepala kita supaya kita sedar yang memberi kita itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita lompat bintang. Ya Allah, ampunkanlah anak-anak yang suka cakap melompat bintang. Memanglah itu perumpamaan sebenarnya dalam bahasa Melayu. Bukan perumpamaan, maksud kata-kata lah. Gembiranya tu macam nak lompat bintang. Tetapi bolehkah kita boleh sebut cerita lompat bintang tu kemudian? Kita sebut dulu betapa bersyukurnya saya kepada Allah, lalu sujud syukur. Bagaikan mahu melompat bintang, tetapi kita bukanlah seorang yang terlompat-lompat kalau mendapat kejayaan, kegembiraan. Kita boleh bergembira. Allah tak larang kita gembira. Malah perayaan hari raya itu adalah tanda kegembiraan anugerah Allah. Allah bagi kita hari raya puas Aidilfitri itu menunjukkan kegembiraan kita, perayaan kita setelah melepasi ibadah sebulan. Hari Raya Korban itu adalah satu perayaan untuk menunjukkan bahawa kita berjaya untuk mengadakan kurban. Berjaya bagi mereka yang menunaikan haji. Satu lambang kejayaan dan Allah mahu kita bergembira. Tapi bukan sebelum kita melompat bintang itu, kita syukur dulu. Sujud syukur. Sebab itu kalau kita pergi umrah, kita pergi Mekah, sampai sahaja. Selepas kita tawaf qudum dan sebagainya, kita sujud syukurlah banyak-banyak pada Allah. Kita dapat sampai ke tanah haram. Jangan terus ambil gambar. Cek. Boleh ambil gambar. Siapa nak larang ambil gambar? Bonda lagi kaki ambil gambar. Tapi lepaskan dulu. Buat dahulu tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja. Ini tak, saya sudah melihat Kaabah, terus hantar dalam Facebook. Bila kala dia sujud syukur tu, kalau terus saja send itu semua, maksudnya kesyukurannya itu, keterima kasih itu dihantar dulu kepada manusia sebelum dihantar kepada Allah. Okey? Boleh. Nanti ada pula yang cakap bonda tu lagilah dia kuat Facebook. Memang bonda ini adalah manusia yang selalu pagi-pagi saja dah up dalam Facebook. Paling tidak saya maklumkan hari ni ada tadabbur. Tapi tengok ketika pukul berapa tu baru up iklan tadabbur tu. Pukul berapa? Maksudnya sudah ada kerja-kerja lain dengan Allah yang sepatutnya kita ada Allah itu telah selesai. Telah kita lakukan. Lalu kita berhadapan pula dengan manusia. Kerana berhadapan manusia itu pula dengan niat juga terus kepada hubungan kita dengan Allah. Kita kata hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia itu mesti berasaskan hubungan kita dengan Allah. Kenapa kita up Facebook? Kenapa kita tulis? Sebab kita mahu memberi peringatan kepada kita sesama manusia. Walaupun mereka dah tahu, walaupun mereka dah memang pandai, hebat. Tapi niat kita supaya ada sedikit peringatan yang telah dia tahu. Dan dia akan, oh betul, saya dah ingat dah, memang saya kena buat ini hari ini. Kita ni, benda macam tu kadang-kadang bukan benda tak tahu. Tapi bila baca tu, alamak, saya tak buat lagi. Saya belum lagi. Kerana kita ingat, baru kita ingat. Kita ni manusia, kena ingat mengingat. Okay? Jadi kalau kita niatkan, kita tulis itu kerana Allah, maka kita tidak akan mengutuk. Betul tak? Kita niat kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis Facebook ini. Baca dalam hati tak? Sama ada nak tulis dalam Facebook itu Bismillah ataupun tidak. Tetapi Bismillah lah sebelum tulis. Bismillah sebelum send. Supaya apa yang kita tulis itu menyentuh hati. Menyentuh perasaan.
Nanti ada pula orang komen, Bonda tu up gambar aje. Iyalah, itu kan latihan. Bonda ni berlatih sebab belajar. Kalau kita belajar, kena berlatih supaya jadi pandai. Kalau tak, kita tak akan pandai-pandai. Kalau macam kita dengar tadabbur ni, bagaimana supaya ilmu itu kita ada? Kita dengar. Kita dengar, kita faham. Kita dengar, kita faham. Macam Bonda juga bila nak bercakap, Bonda baca dulu. Betul ke tak betul apa yang Bonda nak sampaikan itu. Dan itu satu pertambahan ilmu. Dan pertambahan itulah yang membantu kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah berikan kepada kita. Yang perlu kita syukuri nikmat itu. Yang perlu kita, apa lagi saya nak ceritakan. Maksudnya, kita kalau tidak sentiasa syukur dengan Allah, maka bagaimana Allah mahu menambahkan pada kita? Betul lah firman-Nya. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambahkan lagi segalanya. Okey. Jadi itu muqarrab. Tadi saya nak jelaskan, muqarrab ialah orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, of course lah, dia yang asasnya melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Menjauhkan yang haram dan melakukan yang wajib. Dan perlu diingat, perkara makruh juga perlu kita tinggalkan. Kerana perkara yang makruh itu apabila sudah menjadi lali kita lakukan, dia ditakuti dia makin banyak. Dan kita ingat, makruh itu kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Makruh itu kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Begitu juga perkara sunat. Kita lakukan, kalau kita tinggalkan, tak berdosa. Tapi, kita tak dapat pahala. Kita nak dapat pahala kan? Kita nak kumpulkan supaya kita dekat kepada Allah. Nanti di akhirat kita duduk di tempat yang disayangi Allah. Kita berada di tempat yang Allah letakkan paling bagus. Inilah dia BBIP. Inilah dia, first class. Hamba-Ku yang memang dapat first classnya ialah muqarrabun. Bukan sahaja berkorban, tapi berkorban itu salah satu kaedah lah. Tapi kita lakukan solat-solat sunat, kita lakukan puasa-puasa sunat, kita jauhkan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada haram. Contohnya, kalau kita lihat orang sudah mula bergosip-gosipan, maka kita jauhkanlah gosip-gosipan itu. Kalau kita tidak mampu melarang, kita jauhkan diri kita. Kita pergi istighfar jauh-jauh. Kita pergi mengucap tasbih jauh-jauh. Duduk makan kuih kat depan. Jangan habiskan kuih orang pula. Kalau kita rasa, kita lihat, boleh kan kita solat akhir waktu? Boleh. Tapi makruh. Maka di akhir waktu, maka kita cepatkan. Sebab dibimbangi kalau diakhir-akhirkan, maka kita tidak dapat waktu. Sebab itu diawalkan. Nak jadi muqarrabun kan? Nak jadi muqarrabun itu macam kalau kita bertanding lah. Kan? Pertandingan lah. Musabaqah. Sabiqun kalimah sabaqah. Nak yang first class. Maka kita berusaha untuk buat yang terbaik. Buat lagi, latih buat lagi sehingga kita dapat yang terbaik. Begitulah kita nak dapat muqarrabun di akhirat. Buat lagi dan lagi. Hari ini kita baca Quran, macam Bunda dah sebut kita baca Quran biar istiqamah walaupun sikit, tetapi sikit itu boleh ditambah sedikit demi sedikit. Macam menghafaz Quran lah. Kita hafal dua baris hari ni. Besok 2 baris lagi dan 4 baris kita ulang lagi. Kita rasa senang rupanya aku nak hafal 3 baris lah tambahan. Tetapi perkara itu berlaku sedikit demi sedikit. Kalau kita baca terus satu muka hafal hari ni, lepas tu setahun pula baru nak baca lagi, itu bukan istiqamah namanya. Kita sentiasakan dan kita banyakkan. Dan kita kalau sebenarnya dah biasa buat perkara itu, kalau kita tak buat, kita rindu. Betul tak? Kita rindu. Kalau saya nak beritahu sahabat sekalian saya kasih, dalam seminggu ada perantaraan tadabbur Bonda ni 2 hari kosong kan? Betul tak? Jumaat dengan Sabtu. Bila hari Khamis, bila hari Jumaat, bila hari Sabtu tu Bonda teringat bahawa hari ni ada tadabbur. Sebab dia selalu selang sehari. Macam rindu nak tadabbur itu lagi.
rindu nak jumpa sahabat yang dikasihi Allah, walaupun kita tidak berjumpa muka. Tapi bila bonda baca sahabat-sahabat yang sentiasa memang ada di dalam tadabbur ini, perasaan sayang itu timbul, perasaan sayang itu dekat dalam hati. Ada beberapa nama, saya tak maulah sebutkan, kalau saya sebutkan terasa pula yang lain. Yang tak, kita ni kadang-kadang tersebut padahal tak sebut, padahal dia pun lebih hebat lagi. Memang bonda rasa mereka ni macam sudah macam pelajar, macam orang, kalau saya pergi surau, dia sentiasa hadir dalam kelas itu. Dan kalau dia tak ada, bonda selalu terfikir-fikir, sakitkah, ada kerjakah, nanti sehari dua bonda tengok, oh dia kata baru dapat tengok recording, sebab itu ini, oh betul lah. Bonda dah jangka bahawa dia mesti ada sebab dia tidak ada. Itu, kita menjadi rindu, kita menjadi ingat. Itu kalau kita buat, itu contoh kalau kita nak buat kebaikan, maksudnya kita ingat. Cuba kalau anda juga seorang waktu dululah, bukan ada waktu PKPP ni, waktu COVID-19 ni, orang yang selalu pergi surau. Lepas tu kita lama tak nampak orang tu pergi surau. Kita cari dia kan, kita berkata tak sihat ke? Jadi kita boleh call, kita tanya apa cerita. Oh tak, saya jaga cucu. Maksudnya hati kita tenang, dia bukan tak sihat. Tapi kalau dia memang tak pergi surau, siapa nak cari? Maka orang yang cari adalah orang yang sama dengannya. Kalau contoh, kalau laki-laki, dia suka berborak di kedai kopi, lama tak datang kedai kopi, borak, pun cari juga. Maka yang mencarinya orang yang borak kedai kopi itulah, kan? Bonda tak kata duduk kedai kopi borak tu haram, tapi makruhat, sebab dia boleh nak, kalau dah lama sangat kau setakat minum satu gelas pergi, itu tak apa. Ini duduk berjam-jam, itu makruhat sebab sudah buang masa. Lebih baik balik mengaji, lebih baik beristighfar. Kau dah bersembang, bila masa nak istighfarnya? Begitulah maksud bonda. So itulah dia juga yang mencari kita, kan? Sama juga anak muda. Geng-geng yang mencari dia adalah geng yang sama. Kalau dia geng masjid lah cari dia. Kalau geng ngaji lah cari dia. Betul tak? Kalau kita dalam grup WhatsApp pun sekarang ini, dalam online kan, WhatsApp ada grup mengaji, ada grup hafazan, ada grup macam-macam grup lah kan. Ada grup buat kuih, ada grup buat ni. Kalau kita tak ada dalam grup tu, kita selalu berbunyi, tiba-tiba senyap, kan? Kita pun kata, gimana? Itulah geng kita yang cari kita. Geng tadarus contohnya, baca Quran. Tak tik-tik lagi ni, pergi mana? Tak sihat ke? Ada masalah ke? Ada apa ke? Nampak tak? Mereka mengingatkan kita kepada kebaikan. Mengingatkan kita kepada kebaikan. Jadi sahabat begitulah yang perlu kita cari untuk takarrub kepada Allah. Sahabat yang sentiasa mengingati kita untuk kebaikan. Baik dalam Facebook, dalam apa saja, sebab sekarang kita guna media saja kan. Media sosial dan sebagainya. Sebab itu, kalau selalu up dalam Facebook, tiba-tiba dia senyap, tak ada. Tak like pun. Kita fikir ke mana perginya dia. Sebab dia selalu share benda-benda baik. Ni saya post benda baik, dia tak share, gimana agak dia? Sakitkah? Kita pun terus pergi tengok dia punya wall dia. Kemana perginya orang ni? Dan atau paling tidak hati kita terus berdoa, ya Allah berilah kesihatan kepada dia, ya Allah jauhkanlah dia daripada malapetaka. Kan kita dapat pahala. Kan? Kita dapat pahala. Itulah yang sebabnya bonda selalu sebut. Tapi bonda bukanlah kata jom kita masuk Facebook semua. Saya tahu anda muda-muda ni sibuk dengan kerja. Tak, contoh sahaja cara-cara untuk, terutamanya warga emas ni, hidup untuk melepaskan perkara-perkara yang masa-masa yang terluang, selain daripada kita duduk mengaji, duduk semayang, duduk tasbih, ada juga masa-masanya kita mau freshkan pemikiran kita, segarkan pemikiran kita dengan sahabat-sahabat. So inilah caranya bersahabat
Kerana kita tak boleh berjumpa-jumpa, kita high risk lah katakan orang tu, maka kita berjumpa di media sosial, bertemu, bercerita, beringat mengingat. Kadang-kadang kita ada grup WhatsApp yang hantar share macam mana nak doa itu, macam mana nak doa ini, atau jaga kesihatan itu, jaga kesihatan ini, macam-macam yang boleh diberikan yang membawa faedah. Atau paling tidak kalau kita, macam benda ni ada kawan-kawan yang bakers, pandai masak itu, dia pun cakap lah, contoh tunjuk gambar masak ni, teringin lah nak masak ni, sebab dia up gambar tu di selera. Kita terus nak buat dan kita doa, mudah-mudahan saya buat ini boleh saya bagi kepada siapa-siapa, kita tak balik kampung ni kan, bolehlah saya bawa niat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang makan itu bergembira dan sebagainya, maka kita mendapatkan kebaikan. Itulah yang perlu kita sentiasa lakukan. Jadi muqarrabun, menjadi orang yang dekat kepada Allah itu, pertamanya ialah niat kita setiap apa yang kita lakukan. Dan of course lah kita lakukan itu, buat banyak perkara-perkara yang sunat. Yang fardu saya tak mau sebut lah sebab semua buat. Dan jauhkan perkara-perkara yang makruh. Jauhkan perkara-perkara yang boleh membawa kita perkara yang haram. Kadang-kadang kita bercerita-cerita, tercerita kita punya kebaikan. Ya Allah, kita pun rasa, aku ni sudah riak kah? Kita stop lah, kita berhenti. Memang kita tak niat riak, tetapi kadang-kadang orang mendengar melihat kita macam riak. Melihat kita macam masuk bakul angkat sendiri. Kita nak bagi contoh yang baik. Tapi kalau dah orang lain rasa macam tu, kita stop. Jangan kita buat lagi. Sebab perkara itu sudah menimbulkan perkara yang tidak baik pada pandangan orang lain. Dan Alhamdulillah, dia menegur. Kalau dia tak tegur, kita teruskan lagi perkara itu. Dan perkara itu tentunya tidak memberikan pahala yang baik atas perbuatan yang kita lakukan. Okay? Dan satu lagi, kita nak menjadi muqarrab ini ialah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa beristighfar. Sentiasa beristighfar, astaghfirullahalazim. Sebab selagi kita banyak dosa, selagi itu kita tidak boleh muqarrab, kita tak boleh dekat dengan Allah. Dan juga bukan sahaja beristighfar kepada Allah, tetapi memohon maaf kepada sesama manusia. Dan of course kita sendiri sentiasa memaafkan diri kita dan memaafkan orang lain. Kita maafkan semua kesalahan orang sebelum pejam mata malam. Ya Allah, saya dah lupakan, saya maafkan semua. Selepas kita maafkan itu, tiada ungkitan lagi selepas itu. Dulu bonda suka, bonda memang jenis mengingat orang buat benda. Daripada kecil selalu bonda ingat. Dulu aku dia kata macam ni. Dulu, saya memang jenis manusia begitu sebelum inilah. Tapi bila bonda rasa perkara itu tidak memberikan kebaikan apa-apa pun, dia hanya memberikan keburukan, menekan jiwa kita, memberatkan pemikiran kita, lalu bonda usaha supaya tidak mau sebut, tidak mau ingat. Rasa bonda sampai agak tua jugalah, sampai 50-an pun masih menyebut orang tu pernah kata saya macam ni, orang tu pernah kata saya macam ni. Sekarang tak mau dah fikir. Kubur pun dah asyik panggil dah, maksudnya tak tahulah bila nak perginya. Tapi biarlah, lupakan semua. Ingat kebaikan orang, cari kebaikan dia. Kalau kita terfikir sahaja orang tu pernah kata saya, mesti dia pun orang baik juga. Cari kebaikan dia. Cari kebaikan dia. Mesti jumpa kebaikan dia. Ubat hati kita yang mengingat apa yang dia pernah buat kita dengan mengingat kebaikannya. Ubat hati kita dengan rasa daripada sifat ingat keburukan orang lain dengan melihat kebaikannya. Saya ulang ingat, lenyapkan rasa benci kita, rasa menyampah kita, rasa tidak suka kita, ingatan kita atas apa keburukan yang orang buat kepada kita dengan mengingat kebaikannya. Kira kebaikannya, senaraikan kebaikannya, jauhkan daripada menyenaraikan keburukan. Senaraikan kebaikan. Sebab itu kalau saya lah nak pergi ceramah agaknya lah kan, bukan agaknya, kita kurangkan kata-kata negatif. Contohnya kita nak kata
kita nak menjadikan orang tu positif, kita buat senarai negatif. Kita kena jauhkan senarai ini untuk menjadi positif. Sebenarnya tidak betul. Kita senaraikanlah yang positif. Contohnya kita nak jadikan dia, dia kata antara untuk mengelakkan kita menjadi negatif, kita mesti positif. Kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada dendam. Tadi kan benda cerita pasal dendam. Sebenarnya boleh ayat itu diubah kepada jadikanlah diri kita pemaaf. Okey? Tetapi of course lah, di dalam penjelasan itu ada. Tetapi kalau you bentang slide, tetapi tajuk itu tulis macam tu, yang diingat orang ialah slide itu, bukan yang diingat penjelasannya. Jadi kita tulis tajuknya ialah maafkan orang. Maafkan orang lain. Baru kita sebut di bawah, jauhi. Kita tak tulis dalam tu. Dalam penjelasan saja. Kita sebutkan, kita jauhi rasa dendam, rasa dengki dan sebagainya. Jadi kalau buat slide tu, back slide tu yang manis-manis Sebab manusia ini, dia nak audio visual. Bukannya audio tu lebih tinggi daripada visual. Dia nak yang visual itu lebih lekat. Yang nampak itu lebih lekat. Kalau kita buat, minta maaf lah saya cerita slide pula. Nanti ada yang cakap kat sini, benda ni saya tak buat slide. Cuma misleading. Kalau buat slide, beri yang positif-positif. Nampak? Memaafkan. Dekatkan diri kepada Allah. Barulah kita nanti dalam pembentangan, baru kita cerita. Jangan negatif. Kadang kalau negatif, masalah saya pernah tengok slide, orang bagi saya slide, saya pun baca, ya Allah, kenapa ni negatif semua. Kadang-kadang sebenarnya bila kita buat slide yang negatif itu, kita sebenarnya mencerminkan diri kita. Mencerminkan diri, slide kita tu mencerminkan diri kita. Jadi kita buat slide yang memberikan cerminan yang bagus, cerminan yang bagus. Walaupun niat, memanglah kita kata, oh niat saya bagus, saya adalah nahi mungkar. Betul, nahi mungkar. Tapi nahi mungkar pun ada kaedah. Kaedah dakwah ni ada. Kalau tiba-tiba kita kata, oh ini adalah ahli neraka. Ahli neraka tajuk dia. Of course kita letak syurga dulu. Allah Subhanahu Wa Taala letak syurga dulu. Dalam Quran cerita syurga tu macam ni. Kenapa kita nak cerita neraka terus awak ahli neraka? Cuba kita kata, wahai ahli syurga, dengan doa kita. Tapi kalau kita nampak orang tu tak kata dong ahli neraka, sungguh. Orang tu membebel, cakap macam ni, ahli neraka sungguh, kita kata. Kita tahu mana dia ahli neraka. Dia kalau bertaubat sebelum dia menghembuskan nafas dia itu, dia taubat, dia akan masuk syurga. Dia tetap masuk syurga. Dan Allah ampunkan dosanya, kita tak tahu. Jadi janganlah kita nak negatifkan orang. Kita fikir yang positif. Kita fikir kalau kita nampak saja ada keburukan orang buat, kita ni, ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Dan kita juga mengatakan, tak kata dia ahli neraka. Kita terus kata, mungkin dia ahli syurga. Ya Allah, ampunilah dia supaya dia menjadi ahli syurga. Kita nak muqarrab. Macam mana kita nak muqarrab kepada Allah, nak takarrub kepada Allah, kalau kita hentam orang lain semua jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama sudah terlajur jauh saya masa. Cuma saya nak ulang sekali lagi. Jadi tadi takarrub kepada Allah itu bukan susah. Kita banyakkanlah berzikir supaya kita dekatkan diri kepada Allah dan sentiasa melakukan yang sunat-sunat, menjauhi yang makruhan. Supaya kita mendapat farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Supaya kita dapat istirahat, dapat tenang, segar, bugar dalam syurga Allah yang mendapat nikmatnya. Itulah saja yang dapat Bonda sampaikan untuk hari ini. Saya nampak tak ramai hari ini. Mungkin sebab tadi dah tersalah maksudnya, jadi mungkin ada orang tengok saya dah berhenti, jadi dia tak masuk lagi. Jadi saya haraplah kepada yang ada ni tolong share yang ini, sebab walaupun hari ni Bonda nampak tidak banyak ayat yang dapat Bonda baca, tetapi mungkin ada peringatan untuk diri kita sendiri, saya dan anda yang mendengar, maka orang lain juga akan menumpang mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita, ya Allah, selamatkanlah perjalanan pulang kami, ya Allah. Kalau yang pulang, dan selamatkanlah kami juga yang tinggal di tempat kami. Selamatkanlah kami, jauhilah kami yang datang sebagai tetamu daripada penyakit. Jauhilah juga kepada mereka yang menerima kami sebagai tamu dan yang bertemu pada kami daripada sebarang virus, maupun virus penyakit, maupun virus kerosakan daripada ibadah kita. Itu juga perlu kita jauhkan, ya Allah, jauhkanlah. Dan kita baca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا الله، آمين يا رب العالمين، آمين يا الله، آمين يا رب العالمين، آمين يا الله، آمين.